Assalamualaikum kepada Dr. Hanina. Kami akan membentangkan pelan pembangunan komuniti COVID-19. Nama saya Nur Fatia binti Ibrahim. Matrix number 200331. Ili? Nama saya Ili Zulaika binti Muhammad Ibrahim, bernombor matrik 200961. Seterusnya, Nama saya Nik Nur Syamimi Auni binti Muhammad Nazrin, nombor matrik 200409. Saya Nur Nabila binti Azam Hazman. Nombor matrik saya 200-402. Nama saya Farah Aisyah Amani binti Syaril dengan nombor matrik 201784. okey. Mhm. Okey, untuk pembentangan kami akan menerangkan 6 perkara, iaitu 1, usaha kerajaan. 2, isu yang timbul. 3, kesan pandemik. 4, cadangan yang akan dibuat, cadangan program untuk baik pulih komuniti yang terjejas. 5, agensi yang terlibat. Dan 6, kami akan buat kesimpulan. So pertama, pengenalan. COVID-19 ni adalah dikenali sebagai coronavirus. Dia merupakan satu penyakit berjangkit yang ditemui di China. Di China. Lepas tu, penyakit ni biasanya boleh menyebabkan spektrum biasa seperti selsema kepada radang paru-paru dan dikenali sebagai pneumonia juga yang teruk dan boleh menyebabkan kematian. Penyakit COVID-19 ini merupakan satu penyakit baharu yang ditemui oleh ahli saintifik. So disebabkan itu KKM dengan Badan Kesihatan Dunia tak ada pengalaman untuk mengatasi penyakit ini daripada menular ataupun mencari perubatan untuk merubat penyakit ini. Lepas tu penyakit ini juga dia boleh menular dalam pelbagai cara. Salah satu dia adalah melalui titisan cecair, iaitu seperti kita bersin, air liur. Selain itu kontak berjabat tangan, kontak sebagai contoh berjabat tangan, peluk, macam itulah. And akhir sekali sentuhan permukaan yang dijangkiti virus. Kita sentuh permukaan yang belum kita sanitize lagi. Okay, next. Pertama, saya akan terangkan mengenai usaha kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. First, kerajaan melaksanakan perintah pengawalan pergerakan. Pengawalan ini dia PKP ni dia buat 18 Mac hingga 31 Mac. Dia mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dengan Akta Polis 1967. Seterusnya, dibuat perintah pengawalan pergerakan dipertingkatkan disebabkan kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat. So dia tingkatkan lagi pergerakan, pengawalan pergerakan ni. So dia buat pihak permis perniagaan seperti stesen minyak, restoran, kedai makan semua ni, dia dihadkan waktu operasi supaya elakkan pengumpulan dalam satu tempat. Next, kerajaan buat satu kerangka holistik, bantuan untuk prihatin nasional. Dia ni beri bantuan kewangan kepada rakyat dan bagi peluang rakyat untuk memohon bantuan inisiatif yang digariskan oleh pakej rangsangan ekonomi. Sebagai contoh, prihatin juga ada bagi RM600 kepada petugas kesihatan dan perubatan, 200 kepada pihak polis dan tentera. Dan seakatannya lah, macam sukarelawan semua. So next, kita dapat bantuan NGO juga, gabungan bantuan NGO. Macam pihak hotel, dia bagi tempat diorang untuk dijadikan pusat kuarantin untuk rakyat yang baru pulang pada luar negara. Next, dia macam DG, pasca bayar dan prabayar macam DG, Celcom semua, dia bagi internet berkelajuan tinggi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Kita dapat juga bantuan pelbagai pihak, sebagai contoh penangguhan pembayaran ansuran cukai kepada PKS selama 3 bulan, kita dapat diskaun tambahan penggunaan kadar elektrik dan banyak lagi. Okey, saya beri seterusnya kepada
Okey, jadi seterusnya saya akan bercakap tentang isu yang timbul dalam usaha menangani wabak COVID-19. Jadi isu yang timbul ini lebih khusus kepada usaha kawalan pergerakan yang dijalankan oleh kerajaan. Yang pertama sekali ialah isu ekonomi. Untuk isu ekonomi ni dia melibatkan banyak pihak. Pertama sekali kerana permintaan perniagaan dan jualan berkurang. Bila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, jadi proses jual beli dah berkurang. Jadi keluar masuk barang dah berkurang dan menurunkan ekonomi. Okay, seterusnya ramai rakyat yang hilang pekerjaan disebabkan banyak permis yang perlu ditutup, banyak tempat-tempat kerja perlu ditutup, ada setengah tempat yang terpaksa untuk memberhentikan pekerja ataupun mereka hilang punca pendapatan. Meskipun kerajaan ada memberi inisiatif bantuan prihatin nasional, namun tidak kesemuanya dapat membantu semua rakyat di Malaysia. Okay, yang seterusnya ialah seperti yang diberitahu sebentar tadi, ialah permis perniagaan mesti ditutup. Hanya sesetengah permis perniagaan saja yang dibenarkan dibuka, contohnya seperti pasar borong ataupun tempat-tempat pasar borong dan stesen minyak. Tapi seperti yang diberitahu tadi, ada had masa yang boleh dibuka. Jadi seperti gerai makan di tepi jalan yang banyak menjadi punca pendapatan untuk banyak rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia, mesti ditutup dan ini menyukarkan mereka untuk mencari rezeki. Okey, seterusnya ialah tentang isu pendidikan yang melibatkan pelajar di semua tahap, bermula daripada tadika sehingga ke universiti. Isu ini wujud apabila pelajar-pelajar ini kurang atau tiada bahan rujukan. Mereka mempunyai bahan rujukan yang terhad, terutamanya bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam seperti pentaksiran tingkatan 3 dan SPM. Seterusnya disebabkan kawalan pergerakan, semua kelas-kelas terpaksa dijalankan secara maya dan ini agak sukar bagi pelajar-pelajar yang tinggal di pedalaman kerana mereka mempunyai akses internet yang terhad. Seterusnya ialah komunikasi lisan dan aktiviti berkurang bagi pelajar-pelajar disebabkan aktiviti banyak dijalankan secara maya. Jadi interaksi sosial untuk seseorang pelajar berkurang. Komunikasi lisan seperti bersama kawan-kawan dan guru-guru. Dan terakhir ialah pindaan takwim pembelajaran. Pada asalnya, peperiksaan sijil SPM yang sepatutnya dijalankan pada hujung tahun ini telah dipinda ke awal tahun hadapan disebabkan di awal Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan, sekolah tidak dijalankan. Jadi disebabkan pindaan takwim pembelajaran ini berlaku, ia ada memberikan sedikit tekanan kepada pelajar-pelajar kerana mereka takwim pembelajaran mereka telah berubah. Dan selain kepada pelajar SPM, bagi pelajar di tahap lain, mereka ada setengah daripada mereka yang mengambil inisiatif ini secara suka-suka dan tidak belajar kerana ada yang merasakan tidak ke sekolah untuk belajar ini diambil seperti bercuti. Okey, seterusnya. Yang terakhir ialah isu kesihatan. Isu kesihatan ini wujud seperti tekanan mental dan emosi disebabkan kurangnya pendapatan, kurangnya akses internet untuk belajar. Ini melibatkan banyak pihak, tidak kira ibu bapa ataupun pelajar sendiri. Seterusnya ialah pengambilan pemakanan. Dapat kita lihat di media sosial, ramai orang mencuba menu-menu baharu. Jadi disebabkan kurangnya pergerakan fizikal rakyat Malaysia, ini boleh menaikkan lagi
menaikkan lagi risiko obesiti di Malaysia. Okay, yang terakhir ialah bekalan makanan dan ubat yang terhad. Ini lebih terutamanya ke kawasan pedalaman disebabkan kawalan pergerakan adalah terhad, jadi mereka kurang dan lambat untuk menerima bekalan dan ini boleh menjejaskan kesihatan mereka. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan bercakap mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada komuniti miskin bandar dan luar bandar. Next. So, pertama sekali adalah berikutan dengan COVID-19, Malaysia telah menghadapi fasa kelumpuhan ekonomi di mana kadar pengangguran terutamanya dalam golongan B14 dan golongan pemuda adalah meningkat. So, disebabkan pasaran pekerjaan di Malaysia kebanyakannya dikuasai oleh pekerja sederhana ataupun kita boleh panggil sebagai golongan B14. So, golongan ini adalah golongan yang paling berisiko untuk menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. So, kalau diorang kehilangan kerja, diorang hilang sumber pendapatan secara automatiknya. Selain tu, golongan yang paling terkesan adalah golongan pemuda. Kerana apa? Sebab keadaan selepas COVID-19 sangat mencabar untuk graduan lepasan universiti sebab mereka perlu mencari pekerjaan, tapi apa yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan sekarang adalah orang yang berpengalaman. Ketika waktu krisis ni, majikan lebih menumpukan kepada pekerja yang berpengalaman. Jadi pekerja-pekerja yang kurang prestasinya akan dibuang. Seterusnya adalah penurunan pendapatan seisi rumah. So, sudah semestinya penurunan dari segi pendapatan memberi kesan kepada pendapatan isi rumah. So, apabila penurunan pendapatan isi rumah ini berlaku, maka keluarga tersebut akan mengurangkan pembelanjaan terutamanya untuk membeli barang asas dan barang-barang yang diperlukan. So, perkara ini yang merisaukan bagi golongan B14 dan golongan B14 miskin bandar dan juga luar bandar yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan keperluan asas. Seterusnya adalah ketidakseimbangan status sosioekonomi. So, selepas pasca COVID-19, kita sendiri dapat lihat terdapat ketidakseimbangan antara golongan miskin bandar, golongan B14 dan golongan M40 dan seterusnya. So, ianya agak jelas dan memberi impak kepada status sosioekonomi Malaysia. Seterusnya adalah kesan sosial. So, di samping perintah kawalan pergerakan yang dijalankan, kita juga perlu mengamalkan penjarakan sosial. Jadi, penjarakan sosial ini mengehadkan proses sosialisasi antara seseorang dengan seseorang lain. Jadi bagi sesetengah individu, ianya agak sukar sebab mereka mungkin merasakan diri mereka keseorangan. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah seorang diri. Jadi ia memberi kesan kepada tahap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah kesan pendidikan. So, kesan pendidikan adalah pembangunan pendidikan terhad dan terbantut disebabkan oleh penutupan sekolah dan institusi tinggi. Jadi, kita adalah golongan yang terkesan daripada COVID-19 ni. Kemudiannya adalah kekurangan akses internet dan teknologi maklumat canggih. Ini adalah tertumpu kepada orang-orang pedalaman seperti Sabah dan Sarawak untuk mendapat akses kepada internet. Kemudiannya kepada golongan yang tidak mampu untuk memperoleh teknologi maklumat canggih, contohnya seperti komputer riba ataupun telefon pintar. Dan kemudiannya keperluan wifi. Semuanya perlukan pembelanjaan yang tinggi. Jadi bagi golongan yang mempunyai masalah ekonomi, maka pembangunan pendidikannya amat terhad dan akan terbantut. Seterusnya adalah kesan politik. Kesan politik adalah kerajaan semenjak COVID-19, kerajaan perlu banyak memberi tumpuan kepada usaha rangsangan ekonomi dan untuk membaik pulih keadaan ekonomi negara sebab ekonomi negara semakin menurun
dan ia agak merisaukan kerana memberi kesan kepada banyak aspek yang lain. So itu saja kesan COVID-19. Seterusnya saya akan sambung dengan cadangan program pembangunan. Seterusnya saya akan bercakap berkenaan cadangan program pembangunan. Program ini adalah demi membaik pulih komuniti miskin bandar dan luar bandar yang terjejas akibat COVID-19. Setelah pandemik COVID-19 ni, seperti mana yang kita tahu, rakyat kita terjejas dari segi ekonomi, malah ada yang dibuang kerjaya. Jadi next, kami ada beberapa cadangan yang telah kami usulkan dalam membantu membaik pulih komuniti ini. Antaranya adalah pembangunan tanah terbiar. Tanah terbiar ini akan digunakan atas tujuan pertanian. Seperti mana yang kita tahu, pertanian merupakan sektor ekonomi yang berpotensi tinggi untuk membantu golongan ini mencuburi bidang perniagaan sendiri. Impak, dari segi impak, dia akan memberi impak yang tinggi untuk jangka masa yang panjang, dan ia juga akan menjana kutub pertubuhan ekonomi yang baharu dekat sesebuah kawasan tu. Usaha ini juga kami percaya akan menyumbang dekat negara sekiranya agensi kerajaan meneliti dengan lebih lanjut lah. Selain itu juga, kita dapat mengurangkan import makanan serta meningkatkan security makanan negara kita. Jadi negara kita kita boleh menjadikan negara kita tidak bersandar pada negara lain sahaja. Selain daripada itu, kita juga mampu untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Next. Seterusnya adalah melalui rangsangan ekonomi baharu. Atas faktor kehilangan sumber rezeki akibat PKP ini, banyak rakyat kita yang tak lagi mampu untuk membayar bil elektrik maupun mendapatkan sumber makanan sendiri. Jadi program ini akan dilakukan dengan memperuntukkan wang sejumlah RM1,000 bagi mereka yang melepasi kriteria. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya adalah dengan memberi secara tunai. Seterusnya, mereka perlu membuat permohonan secara atas talian. Perkara ini berkemungkinan akan menimbulkan masalah untuk golongan luar bandar kerana mereka sukar untuk mendapatkan akses internet, tetapi kerajaan akan cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan data-data mereka yang layak dan memenuhi kriteria. Selain itu, kriteria yang seterusnya adalah golongan mereka yang bergaji kurang daripada 4,000 dan ke bawah. Seterusnya adalah program Free Internet for All. Program ini adalah dengan program ini mempertimbangkan perkhidmatan internet yang tak dapat dilanggan oleh golongan luar bandar maupun miskin bandar. Jadi perkhidmatan internet secara percuma akan diberikan melalui SIM card yang akan dipostkan ke alamat rumah mereka. SIM card ini mereka perlu membuat permohonan dan melalui situ mereka akan ditapis bagi melihat kriteria mereka mencukupi ataupun tidak. Seterusnya ialah program Free Food.
iaitu pelaksanaan program penghantaran makanan secara percuma kepada golongan yang terjejas. Mereka akan menghantar 1 beg makanan yang seimbang dan mencukupi bagi menampung individu dan juga keluarga dekat rumah. Jadi antara kriteria bagi membolehkan mereka memohon untuk mengikuti program ini adalah mereka yang mempunyai masalah bagi mendapatkan keperluan makanan disebabkan masalah kecacatan, kesempitan kewangan, kemudian dari segi pengangkutan dan juga mereka yang berisiko untuk mendapatkan virus COVID-19 atas faktor usia. Selain itu mungkin juga disebabkan mereka tidak mempunyai kaum kerabat mahupun jiran terdekat untuk membantu mereka mendapatkan makanan dekat kedai runcit. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya kita akan beralih kepada agensi-agensi yang terlibat dalam melaksanakan program yang dirancang dalam pembangunan komuniti. Jadi pertama sekali, next. MARDI ataupun Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan Jabatan Pertanian akan mendorong dan mewujudkan peluang pekerjaan bagi pengusaha pertanian yang dalam golongan miskin bandar atau luar bandar. Sebagai contoh, mereka akan diberikan latihan intensif ladang atau tanah dengan harga yang lebih rendah bagi meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian. Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara yang dikenali sebagai NADMA akan bekerjasama bersama dengan Kementerian Kewangan untuk membantu mereka yang terjejas dengan COVID-19 terutamanya golongan luar bandar dan miskin bandar. Oleh itu, seperti yang telah dibincangkan oleh Nurin Nabila, jumlah wang sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada mereka yang telah melepasi kriteria yang telah dibincangkan. Okay, seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Jabatan Pendidikan Tinggi JPT akan bekerjasama dalam menyediakan khidmat internet percuma dalam bentuk singkat atau memberi komputer riba kepada mereka yang memerlukan. Hal ini juga akan memerlukan data mereka daripada KKMM dan siapa yang melepasi kriteria tersebut. Okay, sehubungan dengan itu, ahli komuniti setempat haruslah memainkan peranan mereka dan menjadi perhatian terhadap jiran-jiran serta komuniti setempat mereka agar mereka dapat menghulurkan bantuan daripada segi kewangan, makanan ataupun sokongan moral setelah COVID-19 berakhir. So, kesimpulannya, wabak ini telah pun memberi kesan yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Malaysia dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial. Malahan pelbagai isu telah timbul seperti isu kesihatan, pendidikan serta kemerosotan ekonomi yang berada kepada mereka yang berada dalam golongan miskin bandar dan luar bandar. Oleh itu, agensi-agensi yang terlibat dan ahli komuniti setempat haruslah menjalankan tanggungjawab mereka dalam membantu mereka yang terjejas dan terkesan akibat COVID-19. Konklusinya, COVID-19 mampu dicegah dan dihapuskan dari pelosok negara ini sekiranya rakyat dan kerajaan bekerjasama secara kolektif dan proaktif bagi menangani COVID-19. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih.